Assalamualaikum. Kali ini kita lihat kawasan Delta. Delta adalah merupakan satu kawasan di mana apabila sungai bertemu dengan lautan, sedimen yang yang dibawa oleh sungai akan dienap di kawasan muara sungai. Jadi himpunan sedimen di muara sungai inilah yang dikatakan sedimen endapan delta. So, antara delta yang paling terkenal antaranya adalah delta Sungai Nil. Jadi delta adalah endapan pantai yang terbentuk atau berasal daripada sedimen sungai. So, yang paling penting adalah di tepi pantai, sedimen yang dienap oleh sungai di tepi pantai itu adalah delta. Dan kita tahu di tepi pantai banyak sedimen-sedimen pantai yang lain, tapi bukan berasal daripada sedimen sungai, bukan di kuala sungai. Jadi yang itu bukanlah delta. Ada juga sungai yang mana apabila dia bertemu dengan lautan, di muara sungai tadi sedimen yang terenap di situ bukan sedimen daripada sungai, tetapi sedimennya dibawa daripada lautan. So yang ini bukan delta. Jadi delta ni boleh didefinisikan sebagai fitur-fitur pantai atau pesisir yang dibina oleh sedimen-sedimen luahan daripada sungai. So yang pentingnya sedimen daripada sungai dienap di kawasan muara sungai, pertemuan antara sungai dengan lautan. So sungai-sungai sedimen yang terenap ini adalah dikenali sebagai delta. Apabila sedimen dienap, sedimen endapan sungai ini akan mengalami proses daripada lautan pula, ombak, angin dan sebagainya. Dalam sistem pengendapan sungai, kita boleh bahagikan sistem ini kepada 4 basin saliran, lembah aluvium, delta plain, kawasan delta itulah. Kemudian basin penerima. So kita ada kawasan drainage basin saliran, kawasan daratan. Ini adalah kawasan catchment, yang mana sedimen-sedimen yang terkumpul di kawasan catchment, kawasan tadahan akan diangkut oleh sistem sungai yang ada di situ. Kemudian semua sedimen ini akan melalui lembah aluvium. Dia akan melalui lembah aluvium. Sebahagian sedimen akan dienap dalam lembah aluvium, sebahagian akan dibawa terus ke lautan. Kemudian apabila sampai ke muara sungai, sedimen ini akan dienap di muara sungai membentuk delta. Dan sedimen yang terenap di kawasan delta ini akan terkena proses-proses ataupun akan dipengaruhi oleh proses-proses yang berlaku di basin penerima. Di situ ada ombak, di situ ada angin, dan di situ juga ada pasang surut. So morfologi yang ada di semua kawasan ini, aktiviti proses yang berlaku di semua ini, di keempat kawasan ini akan mempengaruhi bentuk delta, pengelasan jenis-jenis delta dan juga sedimen-sedimen yang terenap di delta ini nanti. So banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan delta, proses-proses yang berlaku. Antara yang mengawal pembentukan delta adalah luahan ataupun jumlah sedimen yang diangkut oleh sungai dan dienap di kawasan muara sungai itu tadi. So proses pembesaran ataupun perkembangan delta ini sangat-sangat dikawal oleh luahan sungai ini. Kalau luahan ataupun sedimen yang diangkut jumlahnya sangat banyak, sedimen akan terkumpul di muara sungai dan akan bergerak, akan berkembang maju ke arah lautan. Kalau sedimennya sedikit,
perkembangan delta itu akan jadi perlahan. Kalau ombaknya kuat, sedima yang sedikit ini akan disebar, hampir keseluruhannya akan disebar. Jadi perkembangan delta tadi akan terhenti ataupun sangat perlahan. Biasanya sedima yang diangkut oleh sungai, sistem sungai ni, kalau sedimanya diangkut secara berbandasar, sedima kasar, kerikil ataupun sedimen yang bersaiz pasir, sedimen yang keluar daripada muara sungai ini, dia akan terus dibawa ke bahagian dasar lautan. Jadi proses seretan boleh terus berlaku di situ. Kalau profil lautan tadi curang, kemungkinan untuk berlaku terbedat masih boleh ada. Dia masih boleh berlaku terbedat kalau profilnya curang. Manakala sedimen yang halus, dia akan terampai di permukaan air lautan dan akhirnya dia akan endap secara ampaian. So, proses yang mengawal pembentukan delta juga adalah pembentukan betil-betil muara. Seperti yang saya katakan tadi lah, betil muara ni sangat-sangat bergantung kepada berapa banyak luahan sedimen yang diangkut oleh sungai tadi. Kalau luahannya sangat banyak, bersaiz pasir atau bersaiz kasar, so pembentukan betil muara ni akan berlaku dengan pesat. Kalau luahannya sedikit, pembentukan betil muara ni tak jelas sangat. Sebab semua sedimen yang dienap di betil muara tadi akan disebar oleh ombak dan juga pasang surut. Sangat penting adalah ombak, tenaga gelombang yang ada di lautan tadi. So, kekuatan ombak tadi akan mempengaruhi sebaran sedimen yang dienap di muara sungai tadi. Kalau ombaknya lemah, kita akan dapat jenis delta yang bentuk menjejari. Yang mana sedimen akan terendap di muara sungai, dan muara sungai tadi akan bergerak ke depan. Jadi pemendapannya lebih kebanyakannya dia tegak kepada garis pantai. Dia akan bergerak ke depan. Manakala kalau ombaknya kuat, sedimen tadi akan disebar. Jadi pembentukan delta tadi, perkembangan delta tadi akan bergerak secara keseluruhan sistem. Kalau ombak tadi perlahan, bahagian betil muara tadi akan bergerak ke hadapan dengan lebih cepat berbanding dengan kawasan antara betil muara. Kita akan tengok nanti dalam jenis delta kuasaan fluvia. Proses pasang surut, kita tahu di kawasan lautan ada tempat yang mempunyai julak pasang surut yang tinggi. So, kalau julak pasang surut yang tinggi, akan ada arus yang masuk ke lautan waktu air pasang ke dalam sungai, sistem sungai, waktu air pasang, dan waktu air surut, air sungai keluar. Jadi ada pergerakan arus dua hala masuk ke dalam dan keluar ke lautan. Dan ini akan menyebabkan sedimen yang dienap tadi akan disebar semula, dan dia akan membentuk betil-betil yang memanjang selari dengan pergerakan arus pasang surut tadi. Dan di sini juga kita akan dapat cross padding yang jenis dua hala. Arus susul tepi pantai. Biasanya ombak akan menghasilkan arus susul tepi pantai. So, berapa dominan arus susul tepi pantai ini, dia akan menyebabkan sedimen yang terendap di muara tadi akan diangkut oleh arus susul tepi pantai ini.
Curug pelantar itu yang saya katakan tadi lah. Yang curug pelantar tadi, kalau curug pelantarnya curam, di kawasan muara, curug pelantarnya curam, sedima yang diangkut, dienap di kawasan muara tadi, boleh berlaku terbidat. Masih boleh berlaku terbidat, walaupun tak terbidat dominan di kipas laut dalam, tapi di delta masih boleh kita jumpa walaupun tak banyak, tak dominan. So kalau slope pelantarnya landai, dia akan mempengaruhi berapa luas kawasan delta plain bawah terutamanya. Kita lihat pembahagian delta nanti. Dia ada delta plain bahagian bawah, delta plain bahagian atas. So ini dia akan mempengaruhi berapa keluasan delta plain nanti. Kemudian curug pelantar ini juga akan mempengaruhi proses alihan delta. So delta ni boleh mengalami anjakan disebabkan oleh profil ataupun curug pelantar, terutamanya kalau curug pelantarnya landai. Contoh di Sungai Mississippi, kita boleh kesan daripada kajian, banyak pengkaji yang dah buat kajian di delta Mississippi. So dia jumpa 5 ataupun 6 sistem delta kuno. Daripada satu sungai Mississippi tadi, delta ni beralih mengalami anjakan. Kemudian bentuk basin penerima dan juga tektonik. So biasanya kalau di kawasan tepian aktif di mana ada zon subduksi, kemudian ada gunung berapi, biasanya catchment area dia sempit dan profil pelantar tadi curam, dia sempit dan curam. Kalau tepian yang pasif, catchment area dia sangat luas, contoh Mississippi tadi. Kemudian profil curung pelantar tadi landai. Jadi dia sangat mempengaruhi, tektonik ini sangat mempengaruhi proses pembentukan delta. Baik, kita pergi kepada pembahagian delta. Delta ni sangat complicated, sangat kompleks. Dia punya sistemnya sangat kompleks sebab delta ini adalah melibatkan kawasan daratan dan juga melibatkan kawasan lautan. Ada kawasan terdedah dan ada kawasan yang ditenggelami oleh air. Umumnya kita boleh bahagi delta kepada delta plain, delta front dan pro-delta. Delta plain ataupun dataran delta adalah merupakan kawasan daratan, kawasan yang terdedah. Walaupun dia daratan, tapi dia adalah sistem delta. Delta front ataupun depan delta ni ada kawasan ditenggelami air, kawasan yang cetek. Manakala pro delta ni juga ditenggelami air tapi lebih dalam berbanding dengan kawasan depan delta. So kalau kita lihat rajah ni, okey, ini adalah sungai utama dan ini sungai utama juga. Biasanya delta ni, kalau kita lihat sistem sungai di kawasan hulu, sungai-sungai bercantum membentuk satu sungai utama. Banyak sungai-sungai cawangan bercantum membentuk satu sungai yang besar, sungai utama. Tapi sungai utama ni bila sampai ke kawasan delta, satu sungai tadi dia mula pecah kepada beberapa sungai. So permulaan sungai tu pecah kepada beberapa sungai, di situlah bermulanya delta. So dalam kes ni, ini ada sungai utama, ini sungai cawangan dia, distributory channel. So
So kita akan dapati bahawa umumnya delta akan bermula di kawasan sinilah. Dan ini kawasan daratan ini adalah kawasan delta plate. Manakala delta fan dengan flow delta ini adalah kawasan yang ditenggelami oleh air ini. Ini adalah beting pasir. Ini yang dikatakan beting muara, tapi ini tenggelam. Dia masih tenggelam. Bukan membentuk pola di pasir dalam air. So kita akan ada delta fan ataupun depan delta di sini dan flow delta di bahagian lebih bawah. So itu dulu bahagian pertama untuk delta. Kita akan pergi ke bahagian kedua. Sekian.